Bab kelima, Imam mengemukakan soalan kepada sahabat-sahabatnya untuk menguji ilmu yang ada pada mereka. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya di antara sekian banyak pokok, ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Ia betul-betul seperti orang Muslim dalam perumpamaan. Ceritakanlah kepadaku apakah pokok itu. Abdullah berkata, fikiran para sahabat melayang kepada pokok-pokok yang terdapat di padang pasir. Abdullah berkata, fikiran saya mengatakan pokok itu ialah pokok tamar. Kemudian mereka, yakni para sahabat, berkata, ceritakanlah kepada kami apakah pokok itu, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, pokok tamar. Bab ke-6, bacaan dan ardu di hadapan muhaddis. Al-Hasan, Al-Thawri dan Malik berpendapat membaca di hadapan guru adalah harus. Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, berkata, aku telah mendengar Abu Asim menyebutkan bahawa Sufyan Al-Thawri dan Malik berpendapat membaca di hadapan guru dan mendengar, yakni guru membaca, adalah harus. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kata-kata Sufyan, apabila dibaca di hadapan muhaddis maka tidak mengapa. Apabila dibaca di hadapan muhaddis, tak dengar. Dia buat perangai ni. Tak ada. Apabila dibaca di hadapan muhaddis, maka tidak mengapa seseorang itu berkata, dia menceritakan kepadaku dan aku telah mendengar. Sebagian ulama berhujah untuk bacaan murid di hadapan orang alim dengan hadis Zimam bin Tha'labah, bahawa dia berkata kepada Nabi SAW, adakah Allah menyuruh engkau supaya kami mengerjakan sembahyang? Nabi SAW bersabda, ya. Kata golongan ini adalah bacaan di hadapan Nabi SAW. Zimam telah meriwayatkan kepada kaumnya tentang perkara itu dan mereka membenarkannya. Imam Malik berhujah dengan sak yang dibaca di hadapan orang ramai. Mereka pun berkata, si fulan telah menjadikan kami sebagai saksi. Dibaca di hadapan muqri, ini guru qiraat. Kemudian qari berkata, si fulan itu telah mengajar saya, yang menyuruh saya membaca di hadapannya. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti telah meriwayatkan kepada kami daripada Auf, daripada Al-Hasan, beliau berkata, tidak mengapa membaca di hadapan orang alim. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan, beliau berkata, apabila seseorang membaca di hadapan muhaddis, tidak mengapa untuk dia mengatakan haddatsani, dia telah meriwayatkan kepada saya. Perawi berkata, saya mendengar Abu Asim berkata, Malik dan Sufyan berpendapat bacaan di hadapan orang alim dan bacaannya sendiri sama sahaja. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada
Anas bin Malik, beliau berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki sambil menaiki unta. Lalu dia menurunkan untanya di dalam masjid dan mengikatnya. Kemudian bertanya, siapakah di antara kamu Muhammad? Nabi SAW ketika itu sedang bertelekan di antara mereka. Kami pun menceritakan lelaki putih yang sedang bertelekan itu. Maka orang itu berkata, wahai anak Abdul Muttalib. Nabi SAW pun berkata, saya telah pun menyahut panggilanmu. Lelaki itu berkata lagi, saya akan bertanya engkau, dan saya akan keraskan soalan saya terhadapmu. Janganlah engkau berasa hati pula. Nabi SAW bersabda, tanyalah apa yang terlintas di hatimu. Dia pun berkata, saya mahu bertanya engkau demi Tuhanmu dan demi Tuhan orang-orang sebelummu, adakah Allah telah mengutuskan engkau kepada manusia seluruhnya? Nabi SAW berkata, ya benar. Orang itu terus berkata, saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah, adakah Allah menyuruh engkau supaya kita mengerjakan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam? Nabi SAW berkata, ya benar. Saya mahu bertanya engkau dengan nama Allah, adakah Allah menyuruh engkau supaya kita berpuasa 1 bulan dalam setahun? Nabi SAW berkata, ya benar. Orang itu berkata lagi, saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah, adakah Allah menyuruh engkau supaya mengambil sedekah daripada orang-orang kaya di kalangan kita untuk dibahagikan kepada orang-orang miskin di kalangan kita? Nabi SAW berkata, ya benar. Maka orang itu pun berkata, saya beriman dengan apa yang dibawa olehmu, dan saya adalah utusan bagi orang-orang di belakang saya dari kaumku, yakni yang tidak datang bersama. Saya adalah Dhimam bin Tha'labah, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Musa dan Ali bin Abdul Hamid juga telah meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman, daripada Thabit, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Lepas tu dia amari hadis kata Musa sajalah. Daripada Anas juga, cuma beza sikit lafaz dia tu. Anas berkata, di dalam Al-Quran kami telah dilarang bertanya Nabi SAW. Kerana itu kami suka sekali jika ada seseorang dari kalangan penduduk desa yang bijaksana datang bertanya Nabi SAW, dan kami pula mendengarnya. Lalu datang seorang penduduk desa dan dia terus berkata, yakni kepada Nabi SAW, utusanmu datang kepada kami, dan dia memberitahu kami bahawa engkau mendakwa sesungguhnya Allah mengutuskan engkau. Nabi SAW menjawab, benar. Orang itu terus bertanya, siapakah yang menjadikan langit? Nabi SAW menjawab, Allah. Orang itu bertanya lagi, siapakah yang menjadikan bumi dan bukit bukau? Nabi SAW menjawab, Allah. Orang itu bertanya lagi, siapakah yang meletakkan segala manfaat dan faedah di bumi ini? Nabi SAW menjawab, Allah. Orang itu selanjutnya berkata, demi Tuhan yang telah menjadikan langit dan telah menjadikan bumi, serta telah menegakkan bukit bukau dan telah meletakkan padanya segala manfaat, adakah Allah telah mengutuskan engkau? Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata, utusan engkau mendakwa bahawa kita wajib mengerjakan sembahyang 5 waktu, di samping wajib membayar zakat harta kita. Nabi SAW menjawab, benar. Kata orang itu, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau, adakah Allah menyuruh engkau tentang perkara itu? Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata, utusan engkau mendakwa bahawa kami perlu berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun. Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, adakah Allah memerintahkan engkau tentang berpuasa ini? Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata lagi, bahawa utusan engkau mendakwa bahawa kita perlu mengerjakan haji, yaitu kepada sesiapa yang mampu mengerjakannya. Nabi SAW menjawab, benar.
Orang itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, adakah Allah menyuruh engkau tentang perkara ini? Nabi SAW menjawab, ya. Akhirnya orang itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan sebenar, aku tidak akan menambah sesuatu daripada apa yang tersebut itu, dan tidak akan mengurangkannya. Mendengar kata-kata orang itu, Nabi SAW pun bersabda, jika dia benar, pasti dia akan masuk syurga. Bab 7, apa yang disebut tentang munawalah dan kiriman surat yang mengandungi ilmu oleh ahli ilmu ke pelbagai negeri. Anas berkata, Uthman telah menyalin beberapa mushaf, lalu dihantarnya mushaf-mushaf itu ke beberapa pelosok negeri. Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id dan Malik berpendapat cara itu harus. Sebahagian ahli Hijaz berhujah untuk keharusan munawalah dengan hadis Nabi SAW, di mana baginda SAW menulis untuk ketua pasukan tentera satu surat, dan beliau berkata, jangan kau baca surat itu sebelum sampai ke tempat sekian-sekian. Apabila ketua pasukan itu sampai ke tempat tersebut, dia pun membaca surat itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan memberitahu kepada mereka tentang perintah Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutuskan seseorang membawa suratnya. Nabi SAW mengarahkannya supaya memberikan surat itu kepada pembesar Bahrain agar disampaikannya kepada Kisra. Apabila Kisra membacanya, dikoyak-koyaknya surat itu. Saya rasa Ibnul Musayyab berkata, maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan terhadap mereka, yaitu supaya mereka juga dikoyak-rabakkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW menulis surat atau mahu menulis surat, maka ada sahabat berkata kepadanya bahawa mereka tidak membaca surat kecuali yang dicop. Nabi SAW pun menggunakan cincin yang diukir padanya Muhammad Rasulullah. Aku semacam nampak lagi putih bersinar cincin itu di tangannya. Aku terus bertanya Qatadah, siapakah yang berkata ukiran di cincinnya Muhammad Rasulullah? Qatadah menjawab, Anas. Kita setakat ni sudah pun 4 bab berlalu daripada Kitabul Ilm, tentang ilmu, tentang kepentingan ilmu, dan macam-macam lagi yang berkait dengannya sudah pun dibincangkan sebelum ni. Dan Imam Bukhari telah mari beberapa bab sebelum ni. Di sini kalau sebelum pada ni hubungan bab ini dengan bab sebelum pada ni, iaitu bab qaulil muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Itu bab sebelum ni, yakni bab yang keempat. Di situ Imam Bukhari telah bermaksud dia nak cerita kepada dia nak wayaknya ilmu ni banyak macam, dan masing-masing ada kelebihannya. Yang paling lebih dan utama kerana ia menentukan soal hidup kita dan mati, berguna untuk hidup kita dan selepas mati, ialah ilmu agama. Ilmu-ilmu lain kita sudah bincang dulu, sebahagian besarnya. Bila Imam Bukhari menyentuh tentang ilmu agama, maka Imam Bukhari dalam bab sebelum ni, dia kata agama ni kita tak boleh belajar sebuah ilmu lain main-main mudah-mudah gitu ikut sera, tak boleh. Bahkan kita kena pastikan kesahihannya.